Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Ogos bersama saya Nazirah Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Ratusan ribu pengunjung banjiri Dataran Merdeka. Juga nenek dan cucu sanggup bermalam di Masjid Jami'. Demi menyemarakkan semangat patriotisme, seorang nenek sanggup menjahit pakaian bertemakan Hari Kebangsaan buat 3 cucunya. Bukan itu sahaja, Sumarni Nordin 49 tahun juga tiba seawal 2 pagi tadi di Dataran Merdeka dan sanggup bermalam di Masjid Jami' Kuala Lumpur untuk merasai pengalaman hari bersejarah itu setelah 2 tahun tidak dapat meraikannya. Wartawan Hadiza Faisal yang meninjau sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka ada butirannya. Sumarni yang berasal dari Putatan Sabah itu berkata sejak 2017 sambutan Hari Kebangsaan bagaikan tradisi buatnya. Katanya walaupun negara berdepan pandemik COVID-19 dan negara tidak dapat meraikannya secara terbuka, ia sama sekali tidak mematahkan semangatnya untuk terus menunjukkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia melalui cara menjahit pakaian bertemakan Hari Kebangsaan buat diri dan keluarganya. Walaupun yang masa COVID 2 tahun tu pakaikan orang baju juga, tapi tradisi Sabah lah. Ni kebaya kan, baju tradisi. Bagi salah seorang cucunya, Ashraf Rusdi Abdullah 9 tahun, dia gembira dengan pakaian yang dihasilkan oleh neneknya. Katanya ia menimbulkan semangat pahlawan dalam dirinya yang bercita-cita mahu menjadi seorang askar apabila dewasa kelak. Nenek buat baju merdeka, baju Melayu. Soal Melayu. Lepas tu ini songkok panjang Melayu ni. Suka? Suka. Jelas terpancar keyakinan dan keterujaan pada riak wajah cucu-cucunya, termasuk Nur Afikah 11 tahun dan Julia Arfani 10 tahun ketika menggayakan pakaian tradisi Melayu itu. Sumarni dalam pada itu turut berkongsi bahawa dia dan cucu-cucunya telah tiba di Dataran Merdeka dari Klang pada jam 2 pagi dan bermalam di Masjid Jami' di Ibu Negara. Katanya lebih menarik perhatian apabila menyaksikan sendiri situasi di Masjid Jami' sama seperti berada di Makkah Al-Mukarramah ketika masjid tersebut dibanjiri pengunjung untuk solat subuh berjemaah. Biar mereka tahu kan macam mana kemerdekaan ni. Jadi memang setiap tahun akak bawa diorang. Yang datang solat tu pun seperti di Mekah. Masa pagi-pagi tadilah solat subuh. Memang ramai sangat. Jadi tahun ini memang sangat meriah lah. Sementara itu sepanjang saya dan kru berada di lokasi, terdapat pelbagai lagi gelagat dan kreativiti pengunjung berjaya dirakam lensa kamera kru Berita Al-Hijrah. Pelbagai gaya yang berlatar belakangkan pelbagai kaum dan bertemakan bendera Malaysia diragakan pengunjung yang hadir. Dan rata-rata mereka berkata ia bukan sahaja untuk mewarnai suasana dan merasai keseronokan sambutan Hari Kemerdekaan serta patriotisme, tetapi juga untuk menunjukkan nilai menghargai dan hormat menghormati sesama kaum meskipun berbeza bangsa dan agama. Hadiza Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Sambutan Hari Kebangsaan 2022 berlangsung meriah dan gilang gemilang. Lebih 100,000 pengunjung hadir di Dataran Merdeka pagi tadi, melebihi sasaran awal iaitu sekitar 50,000 orang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, ia berdasarkan pemerhatian ke atas kawasan perarakan sepanjang 3 km membabitkan Jalan Sultan Hishamuddin, Jalan Raja dan Jalan Raja Laut selain sekitar Jalan Tun Perak telah dibanjiri pengunjung seawal jam 4.30 pagi. Kawalan trafik yang baik.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Ibu Negara pagi tadi. Sementara itu, beliau turut berpuas hati dengan kejayaan penganjuran sambutan Hari Kemerdekaan tahun ini, khususnya kelancaran persembahan, perarakan dan pertunjukan membabitkan lebih 20,000 peserta dan 437 aset darat dan udara. Sambutan Hari Kebangsaan 2022 diserikan dengan keberangkatan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan isteri Datin Sri Muhaini Zainal Abidin serta barisan kepimpinan negara. Dalam perarakan kali ini, 60 pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional dan kadet pelatih Pusat Latihan Polis Diraja Malaysia dipertanggungjawabkan membawa jalur gemilang gergasi. Uniknya, perbarisan tahun ini turut membabitkan perarakan 30 kenderaan klasik yang membawa karyawan seni tanah air serta perarakan 65 motosikal berkuasa tinggi daripada Persatuan Motosikal Berkuasa Tinggi Malaysia serta kereta berhias daripada syarikat berkaitan kerajaan JLC dan swasta. Kemajmukan pelbagai kaum turut dipamerkan dengan penyertaan 84 orang asli dalam perbarisan diketuai Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang juga Ahli Parlimen Cameron Highland, Datuk Ramli Muhammad Noor. Selain itu, perarakan aset keselamatan dan pertahanan negara antara yang menarik perhatian pengunjung iaitu membabitkan pasukan bomba Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Selain beberapa aset tentera laut Diraja Malaysia TLDM yang membawa misil, torpedo dan periuk api. Kemuncak acara yang dinantikan rakyat Malaysia pastinya pertunjukan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, antaranya dibarisi 5 pesawat pejuang Sukhoi Su-30 MKM yang diterbangkan dengan kelajuan 500 km sejam, selain 2 pesawat F-18D Hornet dan 4 Bayhawk. Dalam pada itu, Masjid Jami' Sultan Abdul Samad di Ibu Negara dipenuhi orang awam yang menunaikan solat subuh berjemaah sebelum menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka. Perkongsian video di laman Twitter Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi memaparkan hampir kesemua saf solat dipenuhi dengan jemaah sewaktu solat subuh berlangsung. Hantaran itu turut menyebut memelihara hubungan dengan Allah setiap masa adalah erti merdeka yang hakiki. Terdahulu, media melaporkan orang awam mula membanjiri Dataran Merdeka seawal jam 4.30 pagi bagi menyambut acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2022. Dalam menzahirkan rasa cinta kepada negara, komuniti nelayan ada cara tersendiri. Di Kuala Sungai Dungun, Hari Kebangsaan disambut dengan mengibar jalur gemilang dalam perarakan bot nelayan sejauh 3 km. Pengerusi komuniti nelayan Kampung Balik Bukit Seberang Pintasan, Muhammad Armi Hitam, 44 tahun berkata, program perarakan jalur gemilang bot nelayan Better Nation pada tahun ini lebih meriah apabila pihaknya berjaya mengumpul sebanyak 70 bot berbanding 30 bot 3 tahun lalu. Katanya sambutan kali ini juga menyaksikan penyertaan daripada penduduk Kampung Cik Lijah, Kampung Alur Babah dan juga Kampung Balik Bukit Seberang Pintasan. Inisiatif ini diambil bagi menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dalam kalangan nelayan, seterusnya menceriakan sambutan Hari Kebangsaan di peringkat negeri. Ambil semangat untuk menyemarakkan lagi program perarakan jalur gemilang bot fiber nelayan. Jadi saya harap para nelayan dapatlah orang kata sebagai orang Melayu, tanah Melayu ni khususnya di Kampung Sampitasan ni, tahun depan kita buat lebih ramai lagi. Katanya seramai 210 peserta terlibat dalam perarakan ini dengan menggunakan kira-kira 200 bendera pelbagai saiz bagi menghiasi bot-bot nelayan terbabit. Sementara itu, bagi nelayan Wahab Saleh, 69 tahun, mereka merasa cukup teruja dan bertuah kerana dapat menikmati kehidupan yang makmur dan masih boleh mencari rezeki di lautan tanpa gangguan. Saya berasa gembira lah, teruja mendapatkan bahagian dalam di negara kita ini selamat dan boleh pergi menangkap ikan di laut.
Dan saya nak ingat kepada tambahan cakap sikit. Mengingat kepada pemuda-pemuda jangan kita berasa lena, negara kita ni merdeka 65 tahun. Bagi Ahmad Maman, 63 tahun, perarakan bot nelayan ini adalah satu kelainan kerana dapat mengibarkan bendera Malaysia dari air memandangkan sudah ramai yang memeriahkan jalur gemilang di daratan. Kalau kita tengok biasanya orang-orang masyarakat kita mengebar cuma di kenderaan, di rumah dan sebagainya. Dan kami pihak-pihak nelayan ni rasa bangga dapat mengebar jalur gemilang di lautan, di sungai, di muara Sungai Dungu yang cantik ini. Amat bangga kerana saya dan komuniti nelayan di sini dapat mengebar jalur gemilang. Menurut Ahmad, kerja-kerja pemasangan bendera pada botnya dimulakan sejak 4 hari lepas. Dia berharap program jalur gemilang bersama nelayan ini akan diteruskan setiap tahun. Selepas ni, KETSA beri kelulusan aktiviti lombong pasir Dian. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita sudah lama merdeka dan kita sepatutnya lebih matang. Itu tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad ketika mengulas mengenai tindakan setengah netizen yang sering melemparkan komen-komen tidak bertanggungjawab di media sosial. Menurut beliau, setiap individu perlu mengisi kemerdekaan dengan menuju ke arah akhlak yang lebih baik serta membebaskan diri daripada pemikiran dan tindakan negatif. Termasuklah juga di dalam zaman medsos pada hari ini berikan komentar-komentar yang kita dapat lihat kalau itulah wataknya, watak yang tidak menggambarkan kita merupakan orang yang sudah pun 65 tahun merdeka. Sepatutnya kita sudah semakin matang, kita menggunakan medsos ini sebagai anugerah Tuhan untuk kita nak manfaatkan manfaat kepada pembangunan bangsa, pembangunan ekonomi, pembangunan negara. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh kita melalui medsos, bukannya dengan mencipta, dengan buat satu isu-isu yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat, menimbulkan permusuhan dari kalangan kita. Tambah beliau, bagi orang-orang yang beriman, komen-komen negatif berkenaan lebih dahsyat berbanding fitnah secara fizikal kerana perkara itu mampu dibaca dan diakses oleh komuniti yang lebih luas. Beliau ditemui selepas menyampaikan tausiah sempena program Hijrah Merdeka di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya malam semalam. Majlis turut diisi dengan forum dan solat hajat berjemaah bagi mengimarahkan Malam Hari Kebangsaan 2022. Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari dan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Baik, sudah 65 tahun Malaysia mengecap kemerdekaan dan pelbagai pengorbanan generasi terdahulu termasuk pejuang kemerdekaan dan prajurit negara sentiasa dalam ingatan. Namun kini kita menyaksikan jasa-jasa mereka sedikit demi sedikit makin dilupakan oleh sesetengah generasi muda. Malah di media sosial ada yang sanggup mendoakan keburukan kepada negara hanya kerana tidak berpuas hati dengan isu-isu tertentu. Di mana silapnya dan apakah nasib negara kita pada masa hadapan? Laporannya bersama Hanisa Hasanuddin. Hari ini kita menyaksikan seluruh negara meraihkan Hari Kebangsaan 2022. Dataran Merdeka contohnya penuh dengan pengunjung yang masing-masing bersemangat menyambut merdeka. Namun masih terdapat segelintir di antara kita yang dilihat semangat patriotik mereka semakin memudar. Contoh jelas boleh kita lihat terutamanya dalam generasi anak muda. Di media sosial ada di antara mereka yang mendoakan perkara buruk terjadi kepada negara dengan hanya alasan kerana berang dengan pimpinan negara sekarang. Menurut pendakwah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, apa-apa tindakan yang boleh menimbulkan suasana tidak aman di sesebuah negara adalah salah di sisi agama. Sebab itu hukum kita mengkritik tanpa fakta dan menimbulkan kekacauan, maka hukumnya haram dan berdosa di sisi agama. Dan kita sepatutnya anak-anak muda kena menyemarakkan kemerdekaan ini dengan membangunkan negara, dengan mengelokkan kita menjaga bangsa kita, kita menjaga agama kita menjaga segala tuntutan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara-negara luar melihat Malaysia sebagai negara contoh, negara umat Islam yang boleh dijadikan contoh
untuk negara-negara yang lain. Beliau berharap generasi anak muda negara hari ini menggunakan semangat merdeka pada jalan yang betul dan tidak terikut-ikut dengan budaya yang tidak bermoral sehingga boleh meruntuhkan semangat patriotisme di dalam diri masing-masing. Apabila kita sebut tentang pengertian merdeka ini, kita tahu bahawa sejarah bagaimana Nabi SAW juga mempunyai sifat patriotik, sangat cintakan negara seperti mana di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi, alangkah baiknya dirimu wahai Mekah dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, nescaya aku tidak akan tinggal selain daripadamu. Hadis ini menyatakan bagaimana Nabi cintakan tempat kelahiran baginda Rasulullah. Begitu juga kita, maka kita juga perlu cinta tempat tumpahnya darah kita, tempat lahirnya kita. Dalam pada itu, rata-rata orang awam yang ditemui juga tidak bersetuju dengan sikap yang ditunjukkan segelintir anak muda sekarang. Jelas mereka generasi kini hanya seperti sekadar melaungkan kalimat merdeka namun tidak menjiwai erti kemerdekaan. Kita janganlah mendoakan benda yang tak elok sebab setiap perkataan doa tu memang boleh dimakbulkan. Jadi kita doakan yang baik-baik sajalah. And then lagi satu yang macam yang patriotik ni, semangat patriotik tak ada ni, sebenarnya semua pihak patut main peranan untuk bagi awareness pada budak-budak muda sekarang ni. Lebih banyakkan pendedahan tentang erti kemerdekaan, apa erti kemerdekaan, macam mana orang dulu bersusah payah berperang apa semua untuk mendapatkan kemerdekaan pada hari ini. Walaupun pemimpin kita ni banyak yang terpalih dengan isu kontroversi apa, saya rasa kita tak patutlah buat macam apa yang terjadi kat Sri Lanka kan. Mungkin kalau kita nak ubah, kita melalui saluran betul macam undian pilihan raya. Just jangan gembar-gemburkan dekat social media semua-semua, tapi sampai masanya kita tak keluar mengundi dengan alasan kalau pilih pemimpin ini sama, pemimpin itu sama. Meskipun hanya segelintir rakyat Malaysia bersikap demikian, tetapi jangan sampai kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Sebagai rakyat, tetaplah memperjuangkan negara kerana di situlah tanah tumpahnya darah kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Namun, apa yang anda faham tentang erti sebenar kemerdekaan? Dan kalau kita lihat hari ini, segala penat lelah, darah, keringat perjuangan kita hanya sebagai satu perkara yang sia-sia. Dan seharusnya kita sebagai generasi muda yang akan memimpin negara satu hari nanti sepatutnya menanam sifat patriotik di dalam diri kita sejak kecil lagi. Dan bukan hanya sekadar melaungkan perkataan merdeka tetapi tidak memahami erti perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah. Baik, kita ke laporan seterusnya. Aktiviti pelombongan pasir di kawasan berdekatan beberapa pulau sekitar Yan mendapat kelulusan daripada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA dan berada dalam perairan Kerajaan Persekutuan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, kerajaan negeri sudah dimaklumkan mengenai aktiviti itu menerusi dokumen berkaitan dengan kelulusan diberikan kepada sebuah syarikat di kawasan Pelantar yang diluluskan. Kelulusan area itu federal dan memang ada kelulusan pada federal. Cuma dapat laporan tu kita ucap terima kasih, cuma tak tepat. Dia bukan dalam kawasan state, dalam kawasan federal. Jadi kawasan federal, kelulusan dia federal dah bagi dan dia maklum kepada kita melalui mesyuarat Exco. Dia hantar satu kertas bahawa ada satu kelulusan diberi kepada syarikat sekian-sekian untuk ambil pasir di Pelantar, dia nama Pelantar dalam kawasan federal. Itu diuruskan oleh Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan Kumpulan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK di Wisma Darul Aman hari ini. Menurut Datuk Seri Muhammad Sanusi, aktiviti pelombongan pasir itu tidak boleh melebihi 3 batu nautika dari kawasan pulau kerana ini merupakan sempadan perairan hak milik kerajaan negeri. Berita Al Hijrah baru-baru ini melaporkan mengenai dakwaan pengusebut pelancongan dan nelayan yang terjejas akibat aktiviti pengorekan pasir berhampiran beberapa pulau di kawasan itu. Aktiviti itu dikesan berlaku di sekitar Pulau Bidan, Pulau Songsong, Pulau Telur dan Pulau Dayang Bunting yang dikuatiri akan memberi kesan buruk terhadap pembiakan ikan dan ekosistem di sekitar kawasan berkenaan.
Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad disahkan positif COVID-19 pagi tadi. Menurut kenyataan yang dikeluarkan pejabat Dr. Mahathir, ahli Parlimen Langkawi itu telah dimasukkan ke Institut Jantung Negara AJN bagi pemantauan buat beberapa hari atas nasihat pasukan kesihatan. Kali terakhir Tun Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN awal Januari tahun ini untuk menjalani prosedur perubatan elektif. Selepas ini, India pula banjir teruk. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Festival Floria Diraja Putrajaya 2022 merekodkan kira-kira lebih 50,000 pengunjung hanya dalam tempoh 3 hari pameran itu dibuka bermula 29 Ogos lalu. Dengan mengetengahkan pelbagai jenis spesies bunga-bungaan serta tanaman hiasan, festival kali ke-12 itu ternyata berjaya menarik minat pengunjung. Bertemakan Floria hebat dengan orkid sebagai bunga tema pada tahun ini. Festival itu menampilkan kira-kira 10,000 spesies orkid termasuk 17 spesies orkid VIP antaranya Vanda Queen Azizah, Renantra Kalso, Papilionanda Taib Mahmud, Papilionanda Dr. Siti Hasmah dan Vanda Idris Shah yang dipamerkan dengan lebih 400,000 pokok pelbagai spesies. Menariknya tahun ini, pengunjung disajikan pemandangan yang menakjubkan pada waktu malam menerusi kesan pencahayaan khas dengan lilitan lampu LED pada pohon dan tanaman. Kami antara peminat-peminat bunga lah, dan saya juga mengusahakan tanaman-tanaman berkaitan dengan bunga, tanaman kontan, kebun dan sebagainya lah. Dan juga saya juga sebagai pengusaha ruminan, kambing dan lembu. Jadi life saya dengan tumbuhan ni memang inilah kerja saya. Saya bekerja dengan alam ciptaan Allah. Pernah datang dan saya rasa yang ni yang terbaik lah. Yang sangat teratur, sangat tersusun. Walaupun kita masih dalam Covid, tapi rata-rata pengunjung nampak happy. Saya datang untuk memenuhi cuti public holiday pada Hari Rabu ni. So bawa anak-anak untuk berjalan, saya tengok pemandangan bunga-bunga, permainan yang ada di sini. So, banyak tumbuhan lah yang kita tak pernah nampak, terutamanya orkid. Dan selalunya benda tu dalam hutan. So ni kita boleh tengoklah pelbagai jenis orkid, bonsai pun ada. Datang nak pergi jalan lah sini kan sebab masih jarang keluar rumah, duduk rumah. Ini sekali anak bawa lah, ada cuti kan. Cantik bunga-bunganya. Ya, ada yang tak pernah nampak pun. Nampak cantik-cantik bunga. Satu lagi acara khas sempena Floria Diraja Putrajaya kali ini adalah pameran khas di Flora Pavilion yang menampilkan 18 pereka bunga tempatan dan antarabangsa dari 8 buah negara antaranya China, Jerman, Korea, New Zealand dan Taiwan menerusi 55 kategori yang dipertandingkan. Sementara itu, landscape arkitek Perbadanan Putrajaya Nur Syazrin Muhammad Syarif berkata, bagi setiap pameran yang dianjurkan, pihaknya akan menampilkan konsep yang berlainan dengan beberapa penambahbaikan dan inovasi. Setiap tahun kita akan memastikan reka bentuk yang terkini yang kita sajikan, yang kita nak memastikan pengunjung berpuas hati untuk melihat apa reka bentuk terkini terbaru, apa yang pengunjung boleh bawa pulang untuk diorang buat balik dekat rumah ataupun untuk mengumpul balik minat-minat diorang untuk buat dekat rumah. Sebagai contohlah kan, apa yang kita pamerkan ni mungkin daripada situ mereka mendapat idea. Selain menyaksikan pameran, pengunjung juga berpeluang memiliki pokok bunga dan tanaman lain di gerai bazar tanaman. Antaranya ialah pokok bonsai, pokok herba, tumbuhan hiasan, pokok nadir, bahan pertanian dan aksesori peralatan landscape. Festival Floria Diraja Putrajaya 2022 yang berlangsung di Prezid 4 boleh dikunjungi sehingga 4 September ini bermula 10 pagi hingga 10 malam. Baik, sedikit laporan luar negara. Beberapa wilayah di India dinaiki air susulan fenomena hujan monsun yang melanda negara itu. Paling teruk terjejas di bahagian selatan, iaitu di Kerala dan Karnataka.
Situasi di Kerala memaksa pihak berkuasa mengeluarkan amaran kepada penduduk dan menutup institusi pendidikan. Sementara itu, di Uttar Pradesh, banjir telah menjejaskan hampir 240,000 penduduk melibatkan lebih 1,000 kampung di 22 daerah. Jabatan Meteorologi India meramalkan hujan lebat dan ribut petir di Telangana dan utara Karnataka dalam tempoh 3 hari lagi. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.